Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat beberapa hadis mengenai dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bakhil, orang yang sayangkan harta di kehidupan dunia. Hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salasatan min bani Israel abras wa aqra wa a'ma." Sesungguhnya di kalangan Bani Israel ada 3 orang yang diceritakan dalam hadis ini. Yang pertama adalah seorang yang ditimpa dengan penyakit sopak. Yang keduanya adalah seseorang yang botak kepalanya, tidak ada rambut. Dan yang ketiganya adalah orang yang buta. Fa'aradallahu an yabtaliyahum. Allah Ta'ala nak uji mereka. Faba'asa ilaihim malakan. Allah Ta'ala hantar satu malaikat yang menyerupai seorang lelaki yang miskin, berjumpa dengan mereka. Fa'atal abras. Yang pertama sekali, malaikat datang kepada orang yang ditimpa dengan penyakit sopak. Soalan pertama yang ditanyakan kepada orang yang kena penyakit sopak tadi, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apakah sesuatu yang paling dicintai, yang paling disukai di sisi kamu? Yang kamu paling suka apa dia? Maka jawapan orang yang terkena penyakit sopak tadi, launun hasan wa jildun hasan wa yadhhab anni alladhi qadaranin nas. Cita-cita aku, impian aku adalah mendapat warna kulit yang baik, dan juga manusia tak lari daripada aku. Bila aku penyakit sopak ni, manusia takut, geli tengok aku. Manusia menjauhkan diri daripada aku, takut berjangkit dengan aku. Kemudian lelaki yang miskin tadi, yang adalah seorang malaikat, sapu kepada orang yang terkena penyakit sopak tadi. Fazahaba anhu qazaruh, maka hilanglah penyakit sopaknya. Wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, diberi kulit dan juga warna kulit yang baik, yang cantik. Kemudian soalan kedua, malaikat kepada lelaki yang terkena penyakit sopak ini, fa ayyul mal ahabbu ilaik. Apakah harta yang paling kamu sukai? Maka lelaki ini menyatakan unta. Kemudian malaikat pun, Nabi SAW bersabda, fa'u'tiya naqatan usyara. Diberikan kepada lelaki yang terkena penyakit sopak tadi, diberikan unta yang hamil kepada dia. Unta yang hamil harganya mahal, nilainya tinggi. Faqala barakallahu laka fiha. Malaikat berkata, semoga Allah Ta'ala memberkati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kepada kamu pada unta ini. Kemudian malaikat datang kepada insan yang kedua, fa'atal aqra, iaitu orang yang botak. Soalan pertama malaikat, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apakah sesuatu yang paling kamu sukai? Maka si botak ini berkata, sya'run hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadarani an-nas. Aku bercita-cita untuk mendapat rambut yang elok, dan manusia pun tidak jauh daripada aku, iaitu manusia suka dengan aku. Maka malaikat tadi sapu kepala dia. Fazahaba anhu, maka tumbuh rambut, maka diberikan rambut kepada dia. Wa u'tiya sya'ran hasanan, diberi rambut yang baik, yang elok kepada dia.
Kemudian soalan kedua malaikat kepada orang yang botak ini, fa ayyul mal ahabbu ilaik, harta apakah yang paling kamu sukai? Maka dia menyatakan al-baqar, iaitu lembu. Fa u'tiya baqaratan hamilan, diberikan kepada lelaki botak ini seekor lembu yang hamil. Qala barakallahu laka fiha, maka malaikat mendoakan semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kamu pada lembu ini. Kemudian malaikat datang kepada insan yang ketiga, fa'atal a'ma, iaitu orang buta. Malaikat bertanya soalan yang sama, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kamu paling sukai? Maka lelaki ini menjawab, an yaruddallahu ilayya basari, impian yang paling tinggi yang aku letakkan dalam diri aku, iaitu dikembalikan penglihatan aku, dapat lihat kembali. Fa absiru bihin nas, maka aku dapat lihat manusia. Maka malaikat tadi sapu dekat mata dia, faraddallahu ilaihi basarah, maka Allah Ta'ala kembalikan penglihatan dia kembalikan penglihatannya semula. Kemudian soalan kedua malaikat, fa ayyul mal ahabbu ilaik, apakah harta yang paling kamu cintai? Maka dia kata al-ghanam, kambing. Fa u'tiya syatan walidan, diberikan kepada lelaki yang buta ini kambing yang hamil. Fa anta jahazani wa waluda hadha, maka unta yang diberikan kepada orang yang pertama, lembu yang diberikan kepada orang yang kedua telah beranak pinak jadi banyak. Begitu juga dengan kambing ni, beranak pinak jadi banyak. Kemudian fakana lihadza wadin minal ibil, lelaki yang pertama tadi dia mempunyai satu lembah unta. Satu lembah unta ni makna banyak sangat. Begitu juga lelaki yang kedua tadi diberikan kepada dia satu lembah beranak pinak. Lembu tadi sampai satu lembah lembu dia ada. Dia memiliki satu lembah lembu. Kita dapat satu ekar pun dah kira kaya dah. Walihadza wadin minal ghanam, begitu juga lelaki yang ketiga diberikan satu lembah daripada kambing. Qala, kemudian thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi, kemudian malaikat tadi datang balik kepada dia. Nabi SAW menyatakan, kemudian malaikat yang menyerupai manusia tadi, yang menyerupai orang miskin, datang berjumpa dengan 3 orang tadi. Kali yang pertama ditimpa musibah ni, kali yang kedua mereka jadi kaya ni. Dalam gambaran asal lelaki miskin lah, iaitu malaikat ni menyerupai lelaki miskin. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at bi al-hibalu fi safari, maka malaikat tadi berkata kepada dia kata, rajulun miskin, aku ni seorang lelaki yang miskin, terputus asbab keperluan aku dalam perjalanan, aku tak ada apa-apa dah, jadi aku perlukan bantuan kamu. Fala balaghali al-yawm illa billah summa bik, maka tidak sampai kepada aku pada hari ini. Apa dia? Tidak cukuplah untuk aku pada hari ini, melainkan Allah dan juga kamu. Allah lah memberi cukup kepada aku, kamu juga memberi cukup kepada aku. As'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mal ba'iran atuballaghu bihi fi safari. Aku minta untuk kamu dengan zat yang memberikan kepada kamu kulit yang baik, warna kulit yang baik, beri kepada kamu harta iaitu unta. Atuballaghu, adakah telah sampai kepada kamu perkara ini? Atuballaghu bihi fi safari, aku nak kamu berilah sedikit harta kepada aku supaya dapat memenuhi keperluan aku dalam perjalanan. Faqala al-huququ katsirah, apa jawapan lelaki tadi? Hak-hak harta ni banyak sangat.
hak-hak harta ni banyak sangat. Faqala innahu ka'anni a'rifuka. Maka dia pun berkata, sesungguhnya dia ni seolah-olah aku kenal, sesungguhnya aku seolah-olah mengenali kamu. Aku mengenali kamu. Alam takun abras yaqzarukan nas. Maka lelaki miskin ni kata, aku macam kenal kamu. Bukankah dulu kamu ni ditimpa dengan satu penyakit, iaitu penyakit sopak. Manusia tak suka dengan kamu. Faqiran, kemudian kamu dulunya miskin. Fa'a'taqallah malan, maka Allah Ta'ala beri kepada kamu harta. Tidakkah begitu? Faqala innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Faqala in kunta kadhiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kemudian lelaki tadi jawab, tidak, sebenarnya dulu aku tak miskin, dan aku ini mendapat harta ni daripada keturunan aku. Nenek moyang aku memanglah kaya dah, ayah-ayahku dah memang kaya. Kemudian malaikat yang menyerupai lelaki yang miskin ini berkata, okey, sekiranya kamu berdusta pada kenyataan kamu ini, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kamu seperti keadaan kamu yang asal. Qala, kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua. Wa atal aqra, datang kepada orang yang botak, yang mana dalam gambaran ataupun dalam keadaan malaikat menyerupai seorang yang miskin ini. Malaikat berkata perkara yang sama kepada lelaki yang botak ini, yang dulunya botak. Malaikat menyatakan perkara yang sama seperti mana malaikat berkata kepada orang yang ditimpa dengan penyakit sopak tadi. Maknanya, aku ni miskin, perlukan sedikit keperluan untuk memenuhi keperluan perjalanan aku. Wa radda alaihi ma misla ma radda ala hadha, dia menolak, dia tak nak bagi harta dia. Jawapan dia sama seperti mana jawapan lelaki yang ditimpa dengan penyakit sopak ini. Dia tak bagi harta dia, dan dia kata nenek moyang dia punya harta, kekayaannya ni. Malaikat kata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Sekiranya kamu berdusta, Allah Ta'ala jadikan kamu seperti mana kamu dahulunya. Kemudian malaikat datang kepada lelaki yang ketiga, lelaki yang buta. Faqala rajulun miskin wa ibnus sabil. Dia kata, aku ni lelaki yang miskin dan juga ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan yang tak ada apa-apa ni. In qata'at bi al-hibal fi safari, terputus habis keperluan aku, memang tak ada apa dah. Fala balagha li al-yawm illa billah summa bik, maka tak ada siapa yang dapat cukupkan aku melainkan Allah dan juga kamu. As'aluka billadhi radda alayka basarak, aku minta kepada kamu, aku minta kepada kamu minta kepada kamu dengan nama Allah Ta'ala yang telah mengembalikan pandangan kamu yang sebelum ni kamu buta. Dan aku minta kepada kamu dengan bantuan daripada Allah Ta'ala yang pernah berikan kepada kamu kambing. Mudah-mudahan dapatlah memenuhi keperluan aku ini. Apa jawapan dia? Jawapan lelaki yang buta ini, dia kata, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu aku ni buta, maka Allah Ta'ala telah kembalikan pandangan aku. Fakhuz ma syi'ta wa da' ma syi'ta, maka kamu ambillah apa yang kamu nak. Harta aku banyak, satu lembah kambing aku ada, ambillah apa yang kamu nak. Wa da' ma syi'ta, yang kamu tak nak kamu tinggalkan. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadhtahu lillah. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersungguh-sungguh pada hari ini nak bantu kamu. Kamu ambillah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala harta aku ini. Kamu ambillah. Faqala amsik malaka. Malaikat kata apa? Aku nak menguji kamu je. Aku nak menguji kamu, dan aku tak nak pun harta kamu ni. Kamu simpanlah harta kamu ni. Fa innama ubtulitum, hanya saja kamu sedang diuji. Faqad radiya anka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala redha kepada kamu. Wa sukhita ala sahibaika, Allah Ta'ala murka kepada dua orang kawan kamu, iaitu orang yang
ditimpa dengan penyakit sopak, dan juga orang yang ditimpa orang yang berkepala botak, yang tidak mempunyai rambut. Mereka kufur nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Jadi dalam hadis yang kita bincangkan, hadis ni hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini kita lihat bagaimana malaikat datang kepada 3 orang ini dan aqarra bi ni'matillahi ta'ala alaihi wa lam yabkhal biha. Dua-dua tak mengaku nikmat ni daripada Allah. Seorang dia yang mengaku nikmat daripada Allah, dan seorang ni tidak bakhil, iaitu orang yang buta. Maka pada ketika itu malaikat tak nak pun ambil harta dia, cuma malaikat nak menguji sahaja dia, nak tengok dia syukur ataupun tidak. Dalam hadis ini juga memberi peringatan at-tahzir, peringatan terhadap orang yang kufur nikmat. Sebab orang yang dahulunya susah, tiba-tiba menjadi senang, mendapat kesenangan, menjadi seorang yang kaya, kadang-kadang lupa dia. Satu ketika dulu dia pernah susah. Dalam hadis ini juga tazkirul insan bihalatihi, iaitu memperingatkan manusia dengan keadaan dia dahulu. Apabila perkara tersebut dapat memberi nasihat kepadanya dan dapat dakwah kepada dia untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu malaikat menyebut, bukankah dahulunya kamu ni miskin, bukankah dahulunya kamu ni miskin, Allah Ta'ala beri harta kepada kamu, bukankah dahulu ni kamu ni sopak, kamu ni adalah orang yang buta, orang yang tidak mempunyai rambut, Allah Ta'ala beri nikmat kepada kamu. Jadi hukumnya memberi peringatan kepada manusia terhadap nikmat yang terdahulu. Perkara tersebut adalah perkara yang baik. Perkara tersebut adalah perkara yang baik. Bila mana perkara tersebut berbentuk nasihat, tapi bukan bentuk celaan, bukan bentuk menghina. Sebab ada orang dia sebut, dulunya kamu ni susah, hanya makan nasi yang kicap je. Sekarang ni barulah kamu senang. Tapi tujuan dia bukan nak memberi nasihat, memberi peringatan, bukan nak dakwah supaya bersyukur, tapi untuk menghina dia dulu, jenis orang yang hina. Dalam hadis ini nak memberitahu hukumnya harus menceritakan keadaannya sebelum ini, keadaannya yang miskin, yang macam-macam penyakit yang dia ada, semata-mata untuk memberi nasihat kepada dia, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, kamu hargailah. Perkara yang ketiga, adalah al-hasu ala sadaqah, memberi motivasi untuk bersedekah dan juga bersahabat dengan orang-orang yang lemah, dan juga memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin dan juga orang-orang yang lemah. Sebab dalam hadis beritahu, hal turzaquna illa bidu'afaikum, tidaklah kamu diberi rezeki kekayaan melainkan dengan sebab orang yang ikhlas, orang yang miskin, orang yang fakir di kalangan kamu. Orang kaya ni naik sebab hasil keikhlasan doa daripada orang-orang bawah. Maksudnya apa? Daripada orang-orang yang miskin. Kalau tak ada orang miskin, tak jadi dia orang yang kaya. Kemudian dalam hadis ini juga nak beritahu kepada kita, alal insan an yadhkura idza sara fi ni'matin ma kana alaihi sabiqan min faqrin aw marad, lianna dhalika yadfa'uhu li mazidi syukri wal imtinan. Harus juga menyebutkan nikmat ataupun musibah yang dia dapat sebelum ini, semata-mata untuk bertambah kesyukuran dia kepada Allah. Hukumnya harus. Dan dalam hadis ini juga menyatakan tentang satu ancaman, gertakan kepada orang yang bakhil, dan juga akibat kesudahan orang yang bersikap seperti itu. Kemudian ahamiyatul qasas wa ma fihi min mawa'idha wa ibar. Dalam hadis ini juga sebenarnya kepentingan daripada kisah 3 orang Bani Israel, walaupun dia bukan umat Nabi Muhammad, Bani Israel, tapi bukan kita nak cerita Bani Israel ataupun tidak, ibarah ataupun pengajaran yang kita boleh mengambil daripada kisah ini. Kemudian an-sabra 'alal bala,
bersabar di atas ujian, kerana kadang-kadang ia lebih baik, lil mubtala min zawalih, kerana kadang-kadang ia lebih baik bagi orang yang diuji daripada kehilangan dia. Sebab orang tadi, bila mana malaikat kata betul harta ni daripada nenek moyang kamu, sekiranya kamu dusta pada perkataan kamu ini, maka Allah Ta'ala akan jadikan kamu seperti yang sebelum ini. Dia berani, dia berani dan dia menyatakan betul apa yang dia katakan. Last sekali Allah Ta'ala tarik nikmat balik terhadap kekufuran nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Kita lihat hadis yang kedua. An Ummi Bujaid qalat qultu ya Rasulullah innal miskin la yaqifu ala babi hatta astahi fala ajidu fi baiti ma adfa' fi yadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idfa'i fi yadihi walau dhilfan muharraqan, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga Tirmizi daripada Ummu Bujaid. Dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang orang miskin ni, dia berdiri di hadapan pintu aku, di hadapan pintu rumah aku, dia berdiri di depan pintu. Hatta astahi, sehingga aku rasa malu, sebab aku tak ada benda nak bagi kepada dia. Fala ajidu fi baiti ma adfa' fi yadihi, maka aku tak ada apa di rumah aku ni untuk aku berikan di tangan dia. Aku tak ada apa. Maka Nabi SAW menyatakan, idfa'i fi yadihi walau zilfan muharraqan. Nabi berkata kepada perempuan Ummu Bujaid, berilah pada tangan orang miskin tersebut walau zilfan muharraqan, walaupun kaki haiwan, bahagian kaki je. Kalau ayam tu bahagian kaki memang tak ada nilai lah. Kalau sup ayam, sup kaki ayam, orang tak makan kaki ayam, jarang sangat orang makan supnya. Walau zilfan muharraqan, walaupun bahagian kaki yang terbakar, yang hangus, bahagian kaki yang hangus. Kemudian dalam hadis ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memerintahkan kepada kita supaya bersedekah dan juga memberi satu targhib, motivasi mengenai dengan sedekah ini untuk membantu keperluan orang-orang yang susah. Wa ja'ala lis-sa'il haqqan, dan Allah Ta'ala menjadikan hak kepada orang yang meminta. Orang yang meminta dia ada hak untuk menerima bantuan, maka kita berikan walaupun sedikit. Fala yarud min ghairi an ya'khudha hajatan, maka dia tidak menolak tanpa diberi apa-apa. Hatta walau a'tahu al-muslim syai'an yasiran, walaupun dia memberikan, seorang Islam tu memberikan sesuatu yang sedikit, yang tak ada nilai. Ini menunjukkan dalam hadis ini Nabi tak suruh marah orang yang berdiri depan pintu kita, kita halau dia, tak ada. Tapi Nabi suruh penuhi hajat dia. Dia mungkin ada keperluan, dia perlukan bantuan, maka kita bantu dia walaupun dengan benda yang sedikit. Dalam hadis ini juga Nabi SAW menyatakan, idza atakum as-sa'il, apabila datang kepada kamu salah seorang di kalangan fakir miskin, yatlubu syai'an lisaddi hajatihi, dia minta sesuatu untuk keperluan hajat dia, fala tadfa'uh, jangan kamu tolak dia, jangan kamu herdik dia, jangan kamu halau dia. Walakin fad'u fi yadihi, tapi berilah di tangan dia, walau zilfan, walaupun kaki. Zilfan ni kaki lembu ke, kaki kambing ke, dia bukan kaki yang ada isi tu, kaki yang paling bawah sekali tu, yang tak ada isi tu. Muharraqan makna mubalaghah fil ihraq, iaitu yang terbakar, makna kaki yang hangus, kita masak berlebihan sehingga hangus, itu pun berilah. Tapi tuan-tuan kena niat yang baguslah, maknanya memang tak ada apa dah, ini je lauk yang ada, tuan-tuan bagilah. Tapi jangan lauk lain ada saja nak bagi yang hangus, itu tidak baik. Maksud di sini bukanlah Nabi kata bagi benda yang tak baik, bukan. Makna bagilah benda yang walaupun tak ada nilai, tapi di sisi Allah Ta'ala mungkin itulah besar dan memenuhi keperluan si
si peminta tadi. Tapi tuan-tuan perlu tahu, dalam hadis ini bukanlah maksud bagi orang miskin, orang yang minta kita walaupun sedikit. Maksud dalam hadis ni, sahabat Nabi, seorang sahabiah, ada orang meminta di pintu dia. Jadi dia memang tak ada apa dah di rumah dia. Maka Nabi kata, bagilah walaupun sedikit. Itu maksud dia, bukanlah harta kita banyak kita bagi sedikit dia. Bukan Nabi suruh begitu. Wa huwa aqallu ma yumkin an yu'ta. Dan itulah yang dia ada, yang sedikit tu maka berikan. Fala yarudda mahruman bila syai'in mahma amkan. Janganlah sampai dia berputih mata, tak ada dapat apa-apa pun. Bagi walaupun sedikit. Sebab kita tak tahu, berkemungkinan pada ketika itu dia amat memerlukan bantuan kita. Dan dalam hadis ini menggalakkan al-hasu ala rahmah bi'ibadillah, iaitu satu motivasi lah, ada sifat rahmat, sifat rahmah, kasih sayang, sifat belas kasihan, peri kemanusiaan kepada hamba Allah Ta'ala yang lain. Sebab jangan kita memandang dari aspek yang lain. Sebab sebahagian kita bila orang minta sedekah, itulah tak nak kerja, itulah begini-begini. Tapi sebenarnya Islam mengajar kepada kita dalam hadis ini, iaitu memberi sifat keperimanusiaan, belas kasihan kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kepada manusia ini. Dan dalam hadis ini juga menggalakkan kita untuk bersedekah walaupun benda tadi, benda yang sedikit. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, daripada Maula Osman, hamba milik Osman radhiyallahu taala anhu, dia kata, uhdiya li ummi Salamah bid'atun min laham. Diberi hadiah kepada Ummi Salamah satu bid'ah, satu potongan daripada daging. Nabi SAW cukup suka daging tersebut. Faqalat lil khadim, maka Ummu Salamah berkata kepada khadam dia, pembantu dia, dha'ihi fil bait la'alla an-nabi SAW ya'kuluh. Kamu letak daging ni di rumah, mudah-mudahan Nabi makan daging ni. Fa wada'athu fi quwwatil bait, maka dia letaklah di mana? Di quwwatil bait, iaitu di satu ruang, satu ruang. Dia di rumah ini dia ada dinding, kemudian dia ada lekuk sikit, itu dipanggil quwwah, quwwah. Dia letak di situ. Kemudian waja'a sa'ilun faqama 'alal bab, tiba-tiba datang seorang peminta sedekah dan dia berdiri depan pintu. Faqala tasaddaqu, maka Nabi SAW menyatakan tasaddaqu. Bukan Nabi, orang yang minta sedekah ini, dia berkata tasaddaqu ya ahlal bait, wahai penghuni rumah, berilah sedekah kepada aku. Barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Dia kata berilah sedekah kepada aku, semoga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kamu. Faqalu barakallahu fik, maka mereka penghuni rumah tadi berkata barakallahu fik, semoga Allah Ta'ala juga memberi keberkatan kepada kamu. Kemudian fadhahabas sa'il, orang yang meminta tadi pergi. Fadakhalan Nabi, maka Nabi masuk. Lepas orang minta sedekah tadi, dia minta kepada Ummi Salamah, kepada rumah, penghuni rumah tu, di antaranya ada Ummi Salamah. Dia tak nak bagi daging, sebab daging tu dia nak simpan untuk suami dia lah, untuk Nabi. Bila dia berlalu pergi, maka Nabi pun masuk. Maka Nabi kata, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, hal indakum syai'un at'amuh, ada tak sesuatu yang ada di sisi kamu yang boleh aku nak makan? Maka Ummu Salamah kata, na'am, ya wahai Rasul, wahai suamiku ada. Qalat lil khadim, maka dia berkata kepada pembantu dia, idhabi fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalikal laham. Dia kata pergi ambil daging tadi, bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazahabat, dia pun pergi, pembantu tadi. Falam tajid fil quwwah illa qit'ata marwah, maka dia dapati dalam lubang yang disimpan tadi, lubang di dinding yang disimpan daging untuk Nabi tadi, tiba-tiba bertukar menjadi batu yang putih. Batu yang putih. Maka Nabi SAW telah bersabda, fa inna dzalikal lahma 'ada marwatan lamma tu'tuhu as-sa'il. Nabi kata daging itu telah bertukar menjadi batu apabila kamu
tidak memberikannya kepada orang yang meminta. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Walaupun hadis ni sedikit perbincangan di kalangan ulama, ada yang mengatakan hadis ni lemah. Cuma dalam hadis ni memberi sedikit galakan bersedekah. Sebab Nabi walaupun Ummu Salamah ni dia simpan untuk suami dia, memang menjadi satu kemestian lah. Suami nak balik lapar, dia nak makan, tapi Nabi bagi tahu daging ni bertukar menjadi batu. Sebab apa? Sebab kamu tidak memberi kepada orang yang meminta hak dia. Hadis yang berikutnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi syarrin nas manzilan, nak tak aku beritahu kepada kamu manusia yang paling buruk tempat dia. Maka dikatakan kepada Nabi, na'am ya. Maka Nabi kata, alladhi yus'al billah wa la yu'ti bih, rawahu Ahmad. Orang yang diminta dengan nama Allah, dia minta sesuatu dengan nama Allah, dia minta sesuatu kemudian dia sebut nama Allah, orang tadi tak bagi kepada dia. Itulah seburuk-buruk manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okey. Dan sebenarnya dalam satu riwayat yang lain, kalau tuan-tuan lihat, dalam hadis yang sama, riwayat Abdullah bin Abbas juga, tapi hadis satu lagi riwayat Imam Tirmizi, dia menyatakan, ala ukhbirukum bi khairin nas, nak tak aku beritahu kepada kamu sebaik-baik manusia, iaitu rajulun mumsikun bi anani farsihi fi sabilillah. Sebaik-baik manusia seorang lelaki yang naik kuda dia bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala ukhbirukum billadhi yatluhu, nak tak aku beritahu kepada kamu billadhi yatluhu, rajulun mu'tazilun fi ghanimatin yuaddi haqqillah fiha. Seorang lelaki yang beruzlah, mengasingkan diri di mana? Mengasingkan diri, dan dalam masa yang sama dia menunaikan hak-hak Allah. Kemudian sambungan hadis ini, ala ukhbirukum bi syarrin nas, nak tak aku beritahu kepada kamu seburuk-buruk manusia, iaitu seburuk-buruk manusia adalah rajulun yus'al billah, seorang lelaki yang diminta kepada dia sesuatu dengan nama Allah, tapi dia tak berikan sikit pun. Jadi di sini berdasarkan hadis ini, at-tafadul bainan nas, manusia ni macam-macam peringkat adalah yakunu biqadri ma yaqumu bihi min a'malin salihatin. Macam-macam level, ada yang kaya, ada yang miskin. Di kalangan kaya ada yang sombong, ada yang baik, ada yang terlampau baik. Wa tarki ma nuhu anhu. Dalam hadis ini juga Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairin nas, sebaik-baik manusia di sisi Allah Ta'ala di kehidupan dunia dan juga akhirat, iaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, iaitu orang yang baik, dipanggil sebagai apa tadi? Dalam hadis tadi dipanggil sebagai ala ukhbirukum billadhi yatluh, orang yang baik, jenis orang yang baik. Rajulun mumsikun bi'anani farsihi fi sabilillah, orang yang baik dan orang yang terbaiklah adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ala ukhbirukum billadhi yatluh, yatluh makna orang yang berjihad di jalan kebaikan di sisi Allah adalah rajulun mu'tazilun fi ghanimatin, orang yang mengasingkan diri dengan manusia dan bersama dia harta yang sedikit daripada kambing dia, yang cukup untuk keperluan dia sahaja. Jadi maknanya orang yang terbaik, orang yang berjihad di jalan Allah, dia keperluan pun ada sikit je untuk memenuhi keperluan dia, untuk hajat dia. Sebab bila harta sedikit ni, dia tak takut mati. Dia berani berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain, rajulun mu'tazilun fi syi'abin, seorang lelaki yang mengasingkan diri di lereng-lereng bukit, yuqimus solah, dia mendirikan solat, menunaikan zakat, wa ya'tazil syururun nas, dan dia mengasingkan diri daripada kejahatan manusia.
tetapi dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi di akhir hadis ini Nabi SAW menyatakan, ala ukhbirukum bisyarrin nas, nak tak aku beritahu kepada kamu seburuk-buruk manusia? Maka seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan juga akhirat adalah orang yang diminta kepada dia sesuatu, diminta orang fakir minta untuk memenuhi hajat dia, bersumpah dengan nama Allah Taala, berilah kepada dia sesuatu, tapi dia tak berikan, tak memenuhi hajat orang yang meminta sedekah kepada dia. Jadi dalam hadis ini nak menunjukkan al-azhar fil muradi bin nas fi hadzal hadis humul mu'minun, ditujukan kepada orang-orang beriman, ditujukan kepada orang-orang beriman, kerana hadis orang terbaik orang berjihad. Berjihad pastilah orang Islam, orang beriman. Orang yang terburuk, orang yang buruk, seburuk-buruk manusia adalah orang kafir, orang yang membunuh lawan kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menerangkan kelebihan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerangkan mengasingkan kelebihan mengasingkan diri daripada manusia, terutamanya bukan pada zaman sekarang tetapi pada zaman fitnah yang berlaku di akhir zaman nanti, sebelum berlakunya kiamat, kena asingkan diri. Kemudian memberi sedikit peringatan kepada kita, berhati-hatilah dalam terhadap harta kita, dengan bersifat bakhil, berikan kepada orang yang memerlukan. Daripada Abu Zar, hadis yang berikutnya, annahu ista'zana ala Uthman fa'azina lahu wa biyadihi 'asahu faqala Uthman ya Ka'ab inna Abdurrahman tuwfiya wa taraka malan fama tara fihi faqala in kana yasil fihi haqqallah fala ba'sa alayhi farafa'a Abu Zar 'asahu fadaraba Ka'ban wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma uhibbu law anna li hadzal jabal zahaban unfiquhu wa yutaqabbal minni azaru khalfi minhu sitta awaqi anshuduka billah ya Uthman asami'atahu salasa marrat qala na'am rawahu Ahmad. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad daripada Abu Zar. Dia kata dia minta izin kepada Uthman untuk masuk ke dalam rumah Uthman. Maka Sayyidina Uthman beri izin kepada dia, dan di tangan Sayyidina Uthman ada tongkat. Maka Sayyidina Uthman telah berkata, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, sesungguhnya Abdurrahman, iaitu Abdurrahman bin Auf, dia meninggal dalam keadaan dia meninggalkan hartanya banyak. Dia meninggalkan harta yang banyak. Fama tara fih, apakah pandangan kamu? Apakah pandangan kamu? Uthman berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, apa pandangan kamu mengenai Abdurrahman bin Auf yang meninggal dalam masa yang sama, meninggalkan harta yang banyak, seorang yang kaya lah. Maknanya adakah banyak harta memberi kemudaratan pada kesempurnaan iman dia? Maka Ka'ab menjawab, in kana yasil fihi haqqallah fala ba'sa alaih. Sekiranya dia harta banyak pun, kalau disempurnakan hak-hak Allah, tak jadi masalah, tak ada kekurangan apa-apa. Farafa'a Abu Zar, maka Abu Zar mengangkat tongkat yang ada di tangan dia, dan dia telah memukul Ka'ab al-Ahbar ini sebagai satu teguran. Wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada awal hadis ini, tongkat tu bukan di tangan Uthman tetapi di tangan Abu Zar. Maka dia berkata, siapa berkata? Abu Zar berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ma uhibbu law anna li hadzal jabal zahaban unfiquhu. Aku tak suka kalau aku ni mempunyai harta, mempunyai emas sebesar gunung ini, iaitu gunung Uhud ini. Aku akan infakkan semuanya. Wa yutaqabbal minni azar. Dan aku suka untuk aku meninggalkan harta ni. Aku suka untuk aku meninggalkan khalfi, di belakang aku. Maknanya ketika aku meninggal, aku suka aku hanya meninggalkan sita awaqi, enam awaqi. Awaqi mata wang pada itu. Siapa tinggalkan 6 awaqi, 6 macam 60 ringgit macam tu je lah. 6.
Sebab apa? 6 awaqi, kerana itu untuk menguruskan jenazah aku, membeli kain kafan, dan juga untuk menyempurnakan hutang-hutang yang belum dilangsaikan. Maka anshuduka billah, aku bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Abu Zar kata, ya Osman, wahai Osman, asami'atahu, adakah kamu telah mendengar hadis ini? 3 kali diulang kepada Osman. Jadi kesimpulan dia Abu Zar ini, dia berkata, dan pada pandangan persepsi dia, orang yang fakir yang bersabar itu lebih afdal berbanding orang kaya dan juga orang yang bersyukur. Sebab Abu Zar ni dia adalah orang yang zuhud. Dia persepsi ataupun pandangan dia sedikit berbeza lah. Abu Zar ni dia tak sama dengan sahabat yang lain, kerana dia lebih meninggalkan dunia. Dia tak nak dunia ni langsung. Okey, hadis yang terakhir daripada Uqbah bin Haris. Dia berkata, sallaitu wara'an nabi, pernah sekali aku semayang belakang Nabi di Madinah, semayang asar. Fasallama, lepas Nabi selesai semayang, Nabi beri salam. Summa qama musri'an, kemudian Nabi pun bangun bersegera keluar. Fatakhatta riqaban nas, Nabi keluar dan Nabi melangkah tengkok manusia, sebab mereka semayang rapat-rapat. Jadi Nabi nak langkah untuk keluar daripada masjid. Nabi melangkah tengkok manusia ila ba'di hujari nisa'i, sehingga dia masuk ke bilik isteri-isteri dia. Bila dia melangkah keluar, dia masuk salah satu daripada bilik isteri dia, sebab bilik isteri dia sebelah masjid dia. Fa fazi'an nas min sur'atihi, maka manusia terkejut sebab apa Nabi kelang kabut ni, laju sangat jalan. Fa kharaja alaihim, kemudian Nabi datang keluar balik berjumpa dengan yang semayang bersama Nabi tadi, sebab mereka terkejut tengok Nabi kelang kabut keluar. Maka fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi, Nabi kata, mereka, kamu semua ni rasa terkejut tengok aku cepat sangat keluar. Maka Nabi kata apa? Zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani, aku teringat sesuatu, ada beberapa jongkong emas lah, biji emas yang ada di sisi aku, maka aku tak suka aku simpan benda ni. Fa'amartu biqismatihi, aku perintahkan untuk diagih-agihkan dia. Dalam satu riwayat yang lain, kuntu khallaftu fil bait tibran min as-sadaqah fakarihtu an ubayyitahu, maka aku tak suka, aku teringat, aku tertinggal di rumah aku beberapa biji ketulan emas untuk disedekahkan daripada harta sedekah. Maka aku tak suka aku bermalam dengan harta tersebut. Mana Nabi nak segerakan untuk menyempurnakan sedekah-sedekah daripada harta, sama ada harta Nabi ataupun harta yang orang berikan kepada Nabi. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak suka untuk menyimpan harta yang banyak lah. Sebab bila simpan harta yang banyak, tanggungjawab banyak, dan juga soalan-soalan banyak. Tapi bukanlah bermaksud tak boleh simpan harta. Boleh, tetapi kita sempurnakan hak-hak Allah dan juga hak-hak anak, isteri dan juga masyarakat jiran tetangga kita. Jadi berdasarkan hadis ini juga, yang kita boleh mengambil pengajaran adalah Nabi bersegera dalam menunaikan tanggungjawab dia. Bila harta tersebut, harta sedekah, Nabi perlu dibahagikan pada hari itu juga. Tak perlu tangguh sampai minggu depan, sampai macam tabung masjid surau lah. Kita setiap minggu contoh buka, ataupun sebulan sekali, tak perlu sampai setahun sekali nak buka. Tengok-tengok, ataupun sebulan, ataupun 3-4 bulan sekali. Sebab 3-4 bulan ni dalam masa yang panjang, apa-apa boleh terjadilah. Sama ada orang pecahkan tabung ke, ataupun orang bawa lari tabung tu. Jadi macam-macam boleh berlaku. Jadi bersegera terhadap perkara-perkara yang berkemungkinan boleh berlaku perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna